Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita berjumpa pada hari ini dalam kelas siri ketiga. Ya, kita namakan kelas malam ni strategi pemasaran produk. Jadi pertama-tama sekali sejuk hari ni. Hari ni hujan pula, lebat petang ni. Aircon ni pula memang sejuk. Tapi walau macam mana pun kita akan teruskan. Bagi yang masih baru dan bersama dengan kita, saya ucap selamat datang dan terima kasih kerana menyerikan lagi lah kita punya kelas. Dan macam yang saya pernah cerita lah, sebenarnya saya buat kelas ni di page Salwa bagi kita meraihkan 10 tahun kita berada dalam pasaran produk makanan. Syarikat sebenarnya dah lama, tapi kita memulakan perniagaan makanan ni dah 10 tahun. Dan jadi saya buat kelas yang dinamakan Rahsia Bisnes Produk Makanan. Jadi kelas Rahsia Bisnes Produk Makanan ni kita dah, hari ni yang kelas ketiga lah. Kelas yang pertama itu kita cerita tentang asas membina produk. Sebab dalam asas ni banyak perkara yang kita touch. Oh, sebelum tu jadi siapa-siapa yang belum mengenali saya ucap selamat datang. Okey, nama saya Muhammad Adil bin Abdul Wahab. Saya merupakan saya bekerja di syarikat Organ Again Sdn Bhd yang membawa jenama Salwa. Dan kami merupakan pengeluar produk Retort. Dan dalam meraihkan 10 tahun ni, kita dah banyak melalui bagai cabaran, dugaan, dan nak sampai ke tahap hari ni. Dan saya rasa ilmu yang kita bagi secara percuma ni kita kongsi-kongsi bersama supaya kita akan dapat bersama-sama belajar lah. Dan dalam masa yang sama, pengalaman adalah satu perkara yang akan memajukan kita di masa depan. Dan kita sambung balik yang cerita dalam siri 1, saya cerita tentang asas membina produk makanan. Kita cerita tentang kaji pasaran, kita kata macam mana nak buat pengeluaran, kapasitinya. Dalam membina produk makanan ni, apa klasifikasinya. Waalaikumsalam Chef Azrin, selamat datang. Semalam kita bersama dengan Chef Azrin di segmen Dapur Salwa. Siapa yang tak tengok, jangan risau, kita akan sharekan video tu. Dan dalam Mat Haris Haidis, selamat datang. Terima kasih Padu. Jadi kita kata kita akan sharekan video-video tersebut di YouTube dan kita punya YouTube Salwa Food. Boleh search dan tengok dan follow jadi bagi siapa-siapa lagi yang belum tahu tentang kami, tolonglah sharekan video ni kan. Kita nak bagi ilmu ni percuma dan kita harap makin ramai lagi supaya kita boleh bersama-sama bercerita tentang pengalaman-pengalaman masing-masing lah kan. Dan mana tahu masa hadapan nanti ada kisah-kisah kejayaan yang kita boleh ceritakan supaya boleh buka lagi mata kita tentang apa yang berlaku pada hari ini. Pasca Covid ni, fokus lebih banyak kepada produk makanan. Sebab bisnes produk makanan ni adalah salah satu bisnes yang essential, bisnes yang penting. So, bagaimana kita nak mengklasifikasikan produk, kita cerita pada kelas yang pertama. Dan kelas yang kedua kita cerita tentang strategi membina produk. Kita apa-apa pun kita buat, mula sekali kita kena cerita strategi. Jadi kita kata penting kita buat jadual. Jadual ni penting daripada A, B, C, D Sebab dalam jadual tu, dia adalah komitmen kita. Apa yang kita nak jalankan, dekat situlah kita kena letak. Jadi kita ni kena janji pada diri kita supaya apabila kita janji nak buat, kita buat. Dan
Kalau pun kita dah berjanji, kita tak sempat juga buat, kita kena ganti. Jadi jadual akan ada banyak lah. Jadual A, B, C, D. Jadi penjadualan ni adalah sistem pengurusan projek. Kalau siapa-siapa yang dah duduk dalam industri, dia tahulah macam macam mana nak membina, nak merangka, nak menguruskan projek dan sebagainya. Seterusnya, kita cerita pada hari ini adalah tentang strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk. Kenapa saya cerita pasal strategi? Sebab nombor satu, saya tahulah kan, sebagai usahawan juga pada awal kita mulakan perniagaan, kita akan terus rasa nak cepat. Kita terus nak cepat keluarkan produk. Tapi kita nak terus keluarkan dan kita nak terus dapat pulangan. Tetapi kita lupa sebenarnya kita kaji tak produk kita tu. Kan? Dan kita dapat tak feedback pelanggan-pelanggan kita. Ini perkara-perkara yang kita nak lalu daripada awal. Kalau kita tak buat betul-betul, kita akan buat market distortion. Maksudnya pasaran tu akan reject kita. Mungkin sebab produk kita rosak, mungkin sebab servis kita lambat, mungkin sebab production kita teruk, mungkin sebab kita ada produk kualiti yang kita kena recall. Jadi bagaimana kita nak repair dan kita nak lead balik. Jadi kita kena fokus. So hari ni kita cerita tentang strategi pemasaran produk supaya kita dapat atur rentetan dia, perjalanan dia, macam mana kita nak mula. Dan apabila kita kata kita nak memasarkan produk, kita kena bina hubungan. Kita kena bina hubungan dengan pelanggan-pelanggan kita. Sebab pelanggan-pelanggan ni dia nak tengok, dia nak kenal, dia nak percaya, baru dia nak berniaga dengan kita. Dan apabila dia dah bagi pun, dia tengok kita janji tu betul tak. Dan apabila kita dah deliver, dia puas hati. Dan bila dia puas hati, barulah kita punya pendapatan tadi masuk pada poket kita. Macam tu. Jadi kita jangan fikir nak jual produk, tapi kita kena fikir bagaimana nak menyelesaikan masalah pelanggan kita. Itulah konsep utama yang kita tahu. Jadi saya belajar perkara ni banyak. Dan yang paling awal sekali kita nak tengok adalah apa yang kita nak jual tu, kita kenal tak produk tu. Adakah kita menjiwai kita punya produk. Jadi kalau kita kenal produk, kita menjiwai produk, kita very passionate about our product, kita tak malu buat produk kita balik rumah lah, senang cerita kan. Malah apabila kita nak buat je, kita guna produk kita. Itu antara tanda-tanda orang yang nak berjaya. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab saya dah tengok ramai orang dan ramai pattern. Kadang-kadang dia lupa, dia nak jual, tapi dia lupa bahawa dia juga merupakan pengguna. Kan? Jadi kita nak sampai satu tahap produk kita tu menjadi wajib. Kalau kedai tak ada barang kita, orang tak masuk. Kalau kita nak buat sesuatu, nak masak ke, benda tu tak ada, jadi kita tak nak pakai brand lain. Maksudnya kita nak ada brand loyalty. Kat situlah kita punya membina produk. Tapi yang paling penting, kita kena tengok strategi. Kalau kita strategi kita tak betul, kita tak akan berjaya lah. Kan? Dan mungkin kita boleh berjaya, tapi kita berjaya dengan cara yang tidak teratur. Contoh kan, kita nak perniagaan berkembang, kita buat semua benda daripada A to Z kita buat. Lepas tu bila kita nak ambil staff, banyak dilema business owner ni. Kadang-kadang dia dilema, nak ambil orang, tak ambil orang, nak ambil orang, bila ambil kena bayar gaji. So bila kita ambil orang, kita tak ada perancangan macam mana orang nak automatekan business kita. Jadi kita kena ada strategi. Daripada strategi lah kita extract kita punya rutin dan habit. Dan apabila kita ada rutin dan habit, nak membuat keputusan, kita mesyuarat, kemudian kita delegatekan power kita, kemudian kita follow up staff kita, kemudian apabila kita follow up dan staff kita buat, kita bagi feedback yang mendukung dia. Kan? Jadi at least dia
akan ada proses check and balance lah. Kalau tidak, kita delegate saja, kita tinggal. Kita tak follow up. Jadi, orang tu, dia buat pun bos tak tengok, apa boleh buat? Dia akan jadi begitulah. So, sebab apa? Sebab strategi kita tak clear. So, kita kena ada mula dengan strategi. Kita nak pergi medan perang ni. So, kita nak pergi medan perang, kita kena pikul strategi kita. Apabila strategi kita dah cantik, then kita buatlah apa pun. Kalau tak berjaya, kita balik kepada orang putih kata back to the drawing board lah. Sebab drawing board ni adalah sketching kita. Kat situlah kita rangka strategi awal. So kalau kita tak berjaya, kita patah balik pada strategi, kita tengok apa yang tak jadi. Jadi apa yang saya share hari ni adalah basic sajalah. Kan ada banyak lagi cara, dan ramai lagi pakar-pakar di luar bagaimana nak meniaga sistem online, cerita online. Tapi saya cerita tentang benda yang fundamental. Sebab hari ni ramai orang cerita tentang meniaga bisnes online, meniaga macam tu, berniaga macam ni, kita lajukan, automate. Tapi tak ramai orang cerita tentang benda yang awal, strategi pemasaran produk. Jadi kita pergi pada peringkat awal. Dengan zaman dunia dan teknologi sekarang, semuanya berada di hujung jari. Okey, jadi dengan itu saya nak mulakan kelas lah kita. Kita mula dengan umur kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Terima kasih yang baru join. Share lagi video ni. Jadi lebih ramai yang hadir malam ni, lebih meriah. Okey. Jadi kita mulakan kelas kita. Okey, nombor 1. Perkara nombor 1, kita kena bina niche kita. Niche ni apa? Niche ni adalah keunikan. Okay, marketing is about being different. Marketing is about being different. Marketing is about being unique. Apa keunikan kita? Apa keunikan bisnes kita? Apa keunikan produk kita? Apa keunikan servis kita? Kita kena cari. Kan? Apabila kita dah cari dan kita clear, buatlah apa saja pun, kita akan remain fokus. Fokus ni penting. So kita kena bina niche kita. Niche ni contohlah, dia macam kalau dalam muzik ni kita kata bidang lah kan. Ada orang suka dengar nasyid, dia dengar nasyid je. Ada orang dia boleh dengar sebenda. Telinga dia memang tebal. Tapi dalam ramai-ramai mesti ada satu genre irama muzik yang menangkap pada kita. Dan irama muzik yang menangkap pada kita ni adalah yang menarik kita. Jadi ada satu benda yang tersendiri. Mungkin psychologically, mungkin secara biologinya, kita sangkut pada benda tu. Jadi kita kena cari. So, nak cari niche dan fokus pada keunikan kita ni, kita kena kaji apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang yang kita boleh masuk, dan apa dia threat. Jadi kita kena buat SWOT. SWOT pada bisnes kita, SWOT pada diri kita. Kita kena buat. Jadi kita tahu. Jadi kita kenal tak diri kita? Kita kenal tak bisnes kita? Kita kenal tak produk kita? Jadi kita kena pegang. Ini contohlah macam kita nak masuk universiti. Kadang-kadang kita ni ikut cakap orang, kita masuk. Lepas tu kita belajar, kita minat. Tapi belum tentu belum tentu kita boleh mencapai tahap yang macam orang lain. Mungkin tak boleh. So daripada awal lagi kita nak kena minat. So kalau kita nak buat perniagaan ni, kita kena minat berniaga. Sebab berniaga ni is about serving people. So kita kena minat berniaga, kita kena minat serve orang, dan kita kena minat lah. So senang cerita, apabila kita minat sesuatu, niat dan hati kita akan gerak. Lepas tu kita akan terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Jadi akhirnya bila kita buat, Waalaikumsalam Chef. Selamat datang Chef Syarin. Terima kasih join kelas kita pada malam ni. Jadi kita kena cari passion kita dan keunikan kita, apa yang kita nak buat. So macam contoh, macam kita kata saya adalah
kita pilih pada teknologi. Kita merupakan pendukung teknologi retort. Jadi kita cakap saya pakar makanan retort lah. Kita ada 10 tahun pengalaman. Takkan sama dengan orang baru nak buat. Betul tak? So kita ni ada masing-masing kepakaran. Kan? Ada orang pandai masak, bukan chef pun. Ada orang chef dan pandai masak dan ada restoran sendiri dan pandai marketing. Jadi barulah orang kenal. So apabila kita dah bina niche kita, kita dah minat kita tu dah ada, macam mana kita nak promosikan kepada orang. Jadi kita kena ketengahkan orang. Orang kena kenal kita, orang kena tahu kita siapa. Jadi kita kena fokus pada apa yang kita buat. Nombor 2, kita kena kenal produk. Produk ni apa keunikan dia? Produk kita sedap, atau produk kita untuk jadi sihat, atau produk kita murah, atau kita punya servis penghantaran cepat. Jadi kita kena kenal produk. Nak kenal produk ni mudah je. Kita dalam peringkat kita design lah. Contoh orang design tudung kan. Dia, apa kelebihan tudung dia? Kalau tudung dia tu lain daripada orang, then orang akan kenal dia lah kan. Kalau kita ni buat sambal, jadi orang akan kenal kita. Oh, dia ni master of sambal. Oh, dia ni master of kari kambing. Dia ni master of kaki kambing. Dia ni hebat sebab dia boleh buat macam-macam lauk dan dia punya presentation tu cantik. Jadi orang akan kenal. Kan? Even tukang gunting rambut pun kita memilih. Kita tahu, okey, kedai A kalau aku pergi, dia potong rambut aku kat belakang lain. Kalau aku pergi barber B ni, dia akan bagi kita design yang lain. So, kita dah tahu. So, kita kena kaji produk kita, servis kita, kat mana yang kita nak fokus pada unik. Sebab ini penting. Sebab saya tengok kadang-kadang ramai yang nak berniaga tu, dia fokus pada nak buat duit. Kan? Tapi dia tak fokus kepada keunikan dia. Akhirnya lama-lama dia tergelincir lah. Jadi apa yang membezakan kita kan dalam satu playing field, kita kata dalam satu padang, yang membezakan kita ni adalah performance kita dan keunikan kita. Saya ingat lagi masa saya tengok satu video lah, orang interview Usain Bolt. Jadi orang interview Usain Bolt, dia kata Usain Bolt, boleh tak engkau lari marathon? Jadi Usain Bolt kata, terkejut saya kan, dia katakan, saya sprinter, saya bukan runner. Runner ni adalah orang yang lari marathon, orang yang lari 42 km, 100 km. Itu runner. Saya bukan runner, saya sprinter. Macam mana saya nak lari 42 km sedangkan saya boleh lari dalam masa 9 saat, 10 saat, 100 meter. Jadi kalau kita nak, jadi Usain Bolt dia tahu keunikan diri dia dan dia tahu itu dia punya niche. Jadi kita kena fikir. Jadi kalau kita lari marathon, kita kena training macam orang marathon lah. Jadi kalau kita sprinter, kita kena training macam sprinter. Macam tu. Jadi kita kena tahu keunikan kita. Dan kita kena bagi free gift pada customer. Bukanlah maksudnya free gift, maksudnya kita kena memberi lebih ilmu, kita bagi lebih perkhidmatan, kita bina hubungan, kita buat relationship. Jadi dengan pelanggan ni, dia adalah lebih kepada membina hubungan. Kita berkawan dulu. Jadi bila kita berkawan, barulah kita bina kepercayaan. Bila kita bina kepercayaan, barulah kita boleh ada hubungan dua hala kan, daripada kita dengan dia. Dan apabila kita ada hubungan dua hala, barulah kita boleh menjalankan perniagaan dengan dia. Macam tu lah kan. Jadi kita jangan lokek ilmu, jangan kita bercakap kita seorang je betul. Macam tu lah kan. Jadi daripada segi niche ni, dia memberi kita punya keunikan lah. So kita kena tahu keunikan kita, dekat mana kekuatan kita. Dan kalaupun kita tak tahu, kita belajarlah pada orang tahu. Macam kelas saya lepas saya cakap kan, ada Puan Rozana tanya saya kan, jadi kalau saya buat frozen, saya kena cari mentor frozen ke? Itulah yang sebaiknya kan. Tapi kalaupun kita tak dapat jumpa, kita carilah seakan-akan. Jadi kita kena ada mentor, hidup kena ada mentor.
supaya bila kita ada mentor, mentor kita boleh pandu kita. Macam itulah. Seterusnya kita kena fokus kepada masalah pembeli kita. Okey. Macam mana kita nak tahu masalah pembeli? Mudah je, kan? Kita kena letakkan diri kita ni macam kita lah buyer. Contohlah, kita letak situasi diri kita kan, kita lah buyer. Kita tengok pada produk kita. Aku balik ni nak masak kari. Tapi tak sempat. Ambil lah paste. Jadi belilah paste. Walaupun kita yang jual produk tu, kita ambil tu, kita beli. Sebab tu perniagaan. Kita pakai. Tapi kadang-kadang kita berniaga tapi kita ambil je. Tak boleh. Belum. Jadi kita kena respect lah perniagaan kita. So kita ambil produk tu, kita beli, kita pakai. Kita puas hati tak? Jadi daripada situ kan, kita dah simulasikan bahawa diri kita sebagai pembeli, barulah kita tahu kekuatan produk, kita tahu masalah dia kan. Jadi kita kena audit lah basically kan sebenarnya. Tapi kita genuinely lah, secara jujurnya kita buat macam tu. Secara jujurnya kita ambil produk kita ni, kita tengok produk kita ni betul-betul ke membantu. Lepas tu kita ambil pula produk kita, kita letak pula pada brand yang dah besar. Apa beza produk kita dengan dia? Produk dia ada jenama, produk kita tak ada jenama. Mana orang kenal? Jenama ni tujuannya adalah untuk bagi orang kenal. Macam itulah. So ini adalah simulasi sajalah. Macam contoh kan, kita masalah pembeli dia tak sempat masak, ataupun dia tak reti masak. Ada orang dia tak sempat masak, balik kerja dah pukul berapa, lepas tu nak gosok baju anak sekolah pula, besok nak kerja lagi. So tak sempat nak masak kan, sebab masak ni dia pula tak biasa masak banyak. So setengah orang dia weekend dia masak, lepas tu dia frozen, lepas tu dia panaskan. Boleh juga, tapi basically sebenarnya tak sempat masak lah. Nombor dua, orang ni tak reti masak. Dia bila cerita tak reti masak ni, sebenarnya bukan tak minat masak, dia tak sempat nak masak. Dia tak sempat nak masak, banyak benda lah dia tak reti. Dan mungkin dah sampai rumah, tadi tertinggal pula nak pergi kedai, malas pula nak pergi sekali lagi. Kan? Lepas tu nak beli saja pun masalah income juga kan. Jadi nak tambah income, dan bila nak tambah income kena jual, tak reti jual. Jadi masalah tu berangkai. Masalah yang ada ni, kita hidup ni memang masalah tak pernah habis. Jadi masalah tu berangkai lah, daripada 1 pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4, 4 pergi 5 lah. Akhirnya tak selesai. Jadi kita fikir, kita cari penyelesaian kepada pembeli kita ni, ataupun potential buyer kita kan. So guna paste memasak jadi mudah dan cepat. Jadi itu adalah penyelesaian kepada masalah 1 dan 2. Jadi kita cari satu solution yang boleh selesaikan dua-dua. Okey, malas ke kedai, kita cari penyelesaian dia, kami hantar terus pada anda, apa cuma. Maknanya ada rider. Sebab itulah ada company macam Foodpanda, ada company macam GrabFood. Sebab masalah pembeli tu ada. Kan? Jadi sebab tu hari ni kita tengok berapa banyak syarikat-syarikat dah buat penghantaran. Sebab bila berlaku COVID lagi pula, bukan malas ke kedai, tak boleh pergi kedai. So nak pergi kedai macam mana? Kan? Jadi kena tekan-tekan sampai. Surprising kan, jangan terkejut dah hari ni. Kalau kita nak ikan segar pun ada app yang boleh dapat. Kita tekan je daripada Melaka sampai. Tapi order awal lah, 3-4 hari daripada JT sampai, memang fresh. Tapi janganlah kita komplain mahal, sebab ada kos dia. Kos ambil, lepas tu pergi hantar, lepas tu dah hantar dia kena frozen pula. Okay. Dan kalau nak tambah income, jom jadi agent, tambah pendapatan kita. Kan? Sebab kalau produk tu bagus dan boleh jual, apa salahnya? Kan? Dan tak reti jual, jangan risau, kita bantu kau-kau. Maksudnya kita kena provide training kepada penjual. Pada ejen-ejen ni kita kena provide training. Jadi dekat situlah kita fokus kepada
penyelesaian. Fokus kepada penyelesaian. Jadi apabila kita fokus kepada penyelesaian, masalah yang datang, dia selesai. Masalah yang datang, kita kadang-kadang kita selalu fokus kepada masalah. Alamak, aku dah macam ni, betul tu pula. Lepas tu macam ni. Masalah ni dia berangkai. Dan memang selagi kita hidup di atas muka bumi ni, akan ada masalah. Jadi kalau kita fikir masalah, lama-lama kita serabut. Bila kita serabut, kita depression. Bila kita depression, kita kemurungan. Dan akhirnya tak selesai pun masalah kita. Lepas tu kita jealous lah kat orang. Tengok orang tu, alah macam ni. Kita tengok orang tu macam ni. Jadi kita kena sentiasa rawat. Kan? Sebab masalah memang akan datang. Hanya bagaimana cara kita. Jadi apabila kita fokus kepada nak menyelesaikan masalah kita dan masalah pembeli, maka kita sebenarnya telah menyelesaikan 2 atau 3 masalah. Sebab saya ceritalah dia berangkai kan. Dia jadi kereta api lah. So kalau kita selesaikan masalah enjin, semua gerabak tu boleh jalan. Tapi kalau kita fokus kepada gerabak yang tak boleh jalan, gerabak depan tak boleh jalan pula. Gerabak ni sebenarnya masalah dia dekat enjin, bukan pada gerabak. Okay, jadi dah dapat. Jadi tadi kita ulang balik. Tadi kita kata kita fokus kepada kita punya niche, kepada keunikan kita. Nombor 2, kita fokus dulu kepada penyelesaian. Nak menyelesaikan masalah pembeli-pembeli kita ni, kita kena jadi sebagai seorang pembeli. Kita kena simulate lah. Dan apabila kita ambil produk tu, kita kena bangga lah. Kan? Jadi kat situlah kadang-kadang kita dapat idea. Okey, selepas daripada kita dah selesai mengkaji masalah-masalah pembeli kita ni, kita kena bina tagline. Ini susah. Bina tagline ni susah. Sebab ramai orang kata, aku tak boleh lah benda ni. Aku fikir kan. Orang Melayu kata, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya. Kan? Kelapa, kita ambil buah kelapa kan. Buah kelapa, kalau kita tak korek sabut, kalau kita tak pecahkan tempurung, kalau kita tak kita tak parut kelapa tu dan kita tak perah, mana nak dapat santan? Dah ada santan, kau tak masak, macam mana kau nak tahu santan tu menyedapkan makanan? Nampak tak? So kita kena pecahkan mental block. Mental block ni adalah satu perkara yang berlaku apabila kita jarang latih pemikiran kita. Saya ada satu kaedah yang memang saya amal daripada dulu sampai sekarang. Dipanggil design thinking. Design thinking ni adalah kaedah orang-orang yang genius di dunia untuk memecahkan mental block. InsyaAllah lah kita doa-doa, mana tahu sempat saya share lah pasal ni kan. Kaedah mudah saja kan. Saya baca satu buku tu cerita tentang dipanggil The Art of seni kita ni bermimpi besar. The Art of a Big Dream ataupun Dream Big. Maksudnya dia latih kita punya ni untuk ada impian kan. Sehingga kan apabila kita dah ada impian, kita akan ada matlamat lah. Jadi kita kena pecahkan. So bina tagline kita. So dalam buku tu, bila saya baca, saya terkejut kan. Saya baca 3 kali, semua lain-lain faham saya. Saya terkejut sebab dia kata last kali conclusion dia, apa yang kita akan rugi kalau kita ada impian? Kita tak rugi apa-apa sebab bila kita ada impian tu percuma. Kan? Kita tak kena beli, kita tak perlu beli pada orang, apa risiko kita. So daripada kita mula dengan bermimpi ataupun ada impian untuk memiliki sesuatu, kan? Kita nak jana income 1,000, 100,000, 1 juta. Kita nak pakai kereta tu, kita pakai ni. Jadi impian keduniaan, impian ukhrawi, impian berkeluarga, nak anak ramai, nak ada isteri macam ni. So itu impian. Jadi apabila kita membina impian, jadi barulah kita boleh ada matlamat. So saya baca buku tu, kemudian dia melatih kita untuk kita menggerakkan otak kita ni, untuk kita sentiasa rasa semua benda possible. Kalau kita rasa benda kita tak mampu tu, kita tak mampu ni, memang kita rasa berat. So kita sebenarnya kita membunuh diri sendiri. So kita kena sentiasa pecahkan mental block. Sebab mental block ni, kita sebenarnya takut gagal. Kita suka nak impress orang. So bila kita nak impress orang, kita tak jujur pada diri sendiri. Tapi kita kena jujur pada diri sendiri. Kita ambil lah satu kertas. Dengar cakap saya, ambil kertas,
awak tulislah satu tagline. Apa tagline awak nak buat? Awak buat je satu tagline. Kan? Fokus kepada niche awak tadi. Fokus kepada niche yang kita bincang tadi. Kan? Macam saya, kita bagi contoh, okey, kini semua orang boleh memasak. Itu tagline saya. Kita tengok Asia, dia kata tagline dia now everyone can fly. Sebab dia punya niche dalam dia menubuhkan Asia adalah low cost carrier. Kan? Maksudnya naik kapal terbang kos rendah. Jadi semua orang boleh terbang. So dia fokus pada solution lah. So itulah tagline dia. Jadi tagline ni dia bila kita kata kunci dia dekat situ adalah macam kini semua orang memasak ni, kata kunci adalah masak lah. Boleh masak. Itu kata kunci dia. So now everyone can fly tu maksudnya kata kunci dia everyone can fly. Itu kata kunci. Jadi kata kunci ni dia resemble siapa diri kita lah. Siapa perniagaan kita apa, produk kita apa. Jadi itulah dia yang apa ni, perkara yang paling penting. Jadi buat kita punya tagline. Kan? Kita nak jadi apa? So bila kita dah dapat tagline, kita jangan takut nak mencuba. Walaupun orang gelak. Kalau seorang gelak, mesti ada seorang yang senyum. Kan? Dia gelak, mungkin dia terhibur, mungkin dia pun share kat orang lain. Setidak-tidaknya kita dapat free marketing. Tak apa. Kita buat je. Sebab yang paling penting apabila kita buat dan kita nampak kegagalan, lepas tu kita patah balik, kita tengok, oh, aku kena buat macam ni. Improve lah. Jadi kita punya mental block tadi semakin lama semakin kecil. Semakin lama semakin kecil. Akhirnya dia almost tak ada. So bila kita orang suruh, kau buat tagline untuk aku. Aku boleh buat tagline untuk kau. Tapi kalau aku buat, kau akan bergantung pada aku lah. Kau buat. Macam tu. Kan? Jadi kita ajar orang supaya orang boleh berdikari. Kalau kita ajar orang untuk terus depend pada kita, lama-lama memberatkan kita. So kita banner tagline untuk kita pujuk pelanggan kita, kan? Nak bagi tahu pada pelanggan ni kita buat benda ni. Okey, kemudian nombor 1, mudah, cepat, siap dan sedap. Tu dia punya sub topik. Kan? 2, kami hantar terus ke depan pintu anda. Itu masalah solution tadi kita letak bawah tagline. So tagline ni ambil letak dekat peti sejuk, tempat letak kat cermin, tempat yang kita tengok hari-hari. So apabila kita tengok, lama-lama kita akan sentiasa nampak. Macam itulah. Jadi kami hantar tu. Kan, sambil membeli, bina pendapatan tambahan. Dan last sekali, jangan risau, kami bantu kau-kau. So benda-benda macam ni kita susun dan ini adalah tagline kita. So bila kita dah ada tagline, kita sebenarnya dah 70% ready lah untuk buat marketing. Sebab kita kena ingat, marketing adalah memujuk untuk memenangi hati pelanggan. Itulah marketing. Kan? Bukan nak jual barang. Tapi hasil daripada marketing tadi, orang belilah barang. Jadi lepas orang dah biasa beli, kita cakap lah nak 10, 20. Dulu kita nak marketkan dulu. Ambil lah dulu rasa sedap pula kan. Kalau sedap, tag lah aku. Macam tu. So orang baru nak kenal. Bila orang dah mula kenal, lepas tu barulah kita senang nak jual. Sebab orang dah tahu kita siapa. Kalau kita takut, sedu-sedan, kejap ada, kejap tak ada. Jadi orang tak kenal. Dia orang tak kenal, jadi lama-lama kita nak pasarkan susah. Kan? Kita selalu fikir, saya selalulah jumpa business owner, dia cepat nak turn into sale. Tapi sebenarnya dengan pengalaman yang kita ada, dengan hubungan, kita bina hubungan. Kan? Boleh jadi hubungan kita setahun tak jadi apa lagi. 2 tahun tak jadi apa lagi. 3 tahun jadi kawan. Ada yang tak sampai ke sudah tak dapat berniaga, jadi kawan. Tak apa, at least you dapat kawan. Dan akhirnya bila dia sesak besok, tiba-tiba dia cari awak. Bila dia cari awak pun buat dan dia puas hati. Lepas tu kita bubuh lah dia. 3 tahun aku kenal kau, tak buat apa-apa lagi. Hari ni baru kau tahu. Macam itulah. Kadang, sebab tu saya cakap, perniagaan ni adalah satu perjalanan kan. Dia bukannya boleh dapat hari ni, hari esok. Kita kena berjalan, musafir sama-sama, baru kita kenal. Baru kita kenal orang. Baru kita kenal diri kita. Baru kita kenal kawan-kawan kita siapa. Itulah.
Bina tagline. Jadi tagline ni adalah kita punya moto. Kan? Jadi kita kena bangga apabila kita dah boleh buat tagline. Bukan senang nak buat tagline ni. Ini kadang-kadang lah saya tengok kan, dia tempah designer. Kau buat tagline tak aku? Kau buat tagline untuk ni. Aku nak 5 tagline. Tak boleh. Tagline ni kena datang daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita rock, dia mesti keluar tagline rock. Kalau kita tagline kita lagu dangdut, dia keluar dangdut lah. Macam tu. So kita kena pilih tagline kita. Okay. Macam Salwa dia punya tagline mudah. Satu tradisi dipermudahkan. Maksudnya kita nak bagi tahu orang resepi, kita nak bawa tradition. So tradisi dipermudahkan. Maksudnya bila buka dah boleh siap. Jadi itu tagline untuk Salwa. Jadi pilihlah kan, dan carilah yang simple-simple supaya bila orang baca, orang tengok dia kata wah ini bagus lah. Dia melekat lah. Dan satu tagline yang bagus tu dia mesti terus melekat. Dari hati awak ke hati saya. Cia. Okey. Kemudian kita kena buat kempen. Kan. Kita dah dapat, tadi kita recap, kita dah dapat niche kita, marketing uniqueness kita. Lepas tu kita buat kita buat solution. Kita kaji pembeli kita. Lepas tu tadi kita buat tagline. So lepas dah ada tiga-tiga ni, janganlah kita simpan je senyap tak buat kempen. So kita kena buat kempen. So kita buatlah kempen. Pakai gambar. Gambar dia orang kata, orang kampung saya kata, a picture worth 1,000 words. Maksudnya satu gambar dia menceritakan. Sebab dia satu message je. Kau hantar je. Ting, keluar. Ting, keluar. Nampak? So, bila kita hantar gambar, gambar ni menceritakan tentang apa yang kita buat. So, letak semua tagline kita dan semua yang kita punya selling point tadi. Yang tadi tu selling point lah. Lepas tu jangan lupa selling point letak, tagline letak, lepas tu tak ada harga. Bila harga je PM tepi. Payahlah kan. So letak harga terus. Jadi orang buka terus nampak kan. Mujur-mujur nasib-nasib dia ternampak dekat handphone orang sebelah. Mana kita tahu. Kan, jadikan status. Bila orang tengok, oh ni ada dia jual ni, baru orang tahu kita. Kan. So buat kempen. Kempen ni sebenarnya adalah kita kata matlamat jangka pendek lah kan. Dalam masa seminggu, sebulan ni kau nak buat apa? Apa kempen kita? Apa kita punya flag? Saya ingat lagi zaman saya universiti dulu. Masa tu telco lah, company telco kan. Ganas. Selcom datang hantar 5 orang jalan kat kampus. Lepas tu DG Yellow Army hantar. Masa kita tengok orientasi tu, ramai dia orang buat marketing kan. Jadi dia lancarkan kempen gila-gila. Dalam masa seminggu dua, masa tu student baru daftar. Tapi 2 minggu je. Lepas tu dia tukar pula kempen promosi lain. So kempen ni kita kena buat. Dan apabila kita dah ada kempen, kita kena sampai kepada matlamat. Jadi matlamat kempen adalah untuk advertising, untuk bagi. Lepas tu untuk engage, untuk bina hubungan customer. Dan apabila benda tu dah masuk dan kita bagi harga special masa tu, untuk push sale lah tu. So tapi kita kena sentiasa ada kempen. Kan? Macam contoh gambar ni kan. Ambil gambar ni WhatsApp. So bila kita WhatsApp, berapa ramai orang boleh dapat. Bila kita letakkan Facebook, berapa ramai boleh dapat. Kan? Jadi kita tengok gambar, kita rasa nak cuba. Bila nak cuba kena bagi sampel lah. Kan? Bila kita dah dapat, dah rasa dah sedap, itu kita boleh jual ni, boleh meniaga, jadi ejen. Macam itulah. So apabila kita dah tahu semua benda ni, barulah kita ada loyalty tau. Loyalty ni penting kan. Sebab hari ni kita tengok berlambat orang dropship, berlambat orang buat perniagaan. Masing-masing kejar bonus, kejar kempen. Bagus, bukan tak bagus. Tapi adakah benda tu passion kepada kita? Sebab kalau nak kata dropship ni adalah 10% saja yang aktif. Daripada kalau kita ada 2000 dropship, 200 je yang aktif. Mana pergi lagi 800? Dia hidup segan mati tak mau. Sebab kejap-kejap dia ada tukar baliklah, buat ni pula. Sebab tak perlu modal kan. So
let me tell you a secret lah, satu kan, rahsia kan. Kalau kita invest besar, pulangannya besar lah. Kan, maksudnya kita kena ambil risiko. So, kita kena ambil sedikit risiko supaya kita ada rasa tanggungjawab. Dan daripada rasa tanggungjawab tu, dan kita cubalah kembangkan perniagaan kita. Walau apa saja kita buat. Jadi, lancarkan kempen. Fokus betul-betul pada niche kita. Buat, kaji masalah pembeli. Passionate about product. Rasa sayang dan rasa betul-betul nak membantu orang dengan produk ni. Jadi lama-lama orang akan datang lah. Orang akan datang, orang akan kenal. Kan 5 tahun kita buat, orang kenal lah. Kan kalau kita buat 1 bulan, orang tak kenal. 2 bulan, orang belum kenal. 3 bulan, orang belum kenal. Tapi buatlah setahun, 2 tahun, lama-lama dapat lah. Okay. Jadi itu saja untuk kelas kita malam ni. Terima kasih kepada semua yang dapat join malam ni. Yang tak dapat join, nanti insya-Allah kita akan sharekan lagi video ni. Dan saya akhiri kelas kita malam ni dengan satu rahsia. Kan? The secret of getting ahead is getting started. Maksudnya kita kena mula buat. Kita jangan fikir, duduk, tunggu, boleh ni. Takkan jadi. Dia kena mula sekarang. So dengan teknik yang kita dah turunkan sepanjang 3 kelas ni, kita cuba buat. Dan apabila kita cuba buat, baru akan keluar persoalan-persoalan. Persoalan pertama, Tuan Adil cakap kelas pertama itu asas lah, macam ni lah. Aku pening lah. Terus ambil nombor saya ataupun WhatsApp saya ataupun hantar dekat saya punya Facebook dan insya-Allah saya akan jawab. Jadi kita kena ada interaksi dua hala. Kan, jangan tengok patut terus hilang macam tu. Kan. So itu saja Jadi mulakan sekarang kita punya aktiviti dan insya-Allah dalam masa yang terdekat ataupun masa yang tak lama lagi kita akan ceritalah. Saya bercadang untuk kelas keempat nanti kita akan cerita pasal pengeluaran. Itu sedap, best. Macam mana kita nak buat pengeluaran pengeluaran dekat kampung ke, pengeluaran dekat kilang ke, apa benda yang kita nak kena tengok. Dari segi capacity tu apa, mesin tu apa, manpower tu apa, dan method tu apa, cara memasak macam mana, cara buat produk makanan ni unik. Okay? Sebab saya bukan produk makanan lah sebenarnya. Kalau kita nak hasilkan produk yang bagus, cara dia tu kena bagus. Cara dia tu kena unik. Baru dapat produk yang unik. Dan baru kita boleh positionkan. Sebab kalau kita buat produk sambil lewa, kita akan dapat produk perniagaan sambil lewa lah. Jadi kita kena tahulah kita nak position ke mana. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi bersama saya pada malam ni. Dan selamat berhujung minggu. InsyaAllah program vaksinasi COVID pun dah bermula. Kalau kita tak tahu pasal vaksin, kita tanyalah. Dan insyaAllah kita buatlah sesuatu yang bermanfaat. Bukan saja pada diri kita, tetapi manfaat kepada orang lain. Jadi itu saja pada saya. Terima kasih semua sekali lagi kerana bagi. Jangan lupa like, subscribe dan like dan share kita punya video bagi ramai lagi orang tengok. Dan apabila ramai lagi orang tengok, ilmu ni dia bersampai-sampai macam tu. Kita nak benda yang baik sampai. Jadi apa yang baik tu datang daripada Allah SWT dan apa yang yang tak baik tu datang pada kelemahan diri saya. Jadi saya ucap terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fuad. Terbaik. Assalamualaikum.